tak ada manfaat. Datang ke masjid juga sikit sebanyak, walaupun tak setuju pun bukan setuju lah. Jadi boleh kemaksiatan kan, datang dengar lagi saya. Hati kita subur hidup macam tanah yang diwasai hujan itu. Kalau tak banyak pun kena lebesan-lebesan, percikan-percikan yang pun nama ada. Baik tuan, datanglah ke masjid. Setiap langkah yang dilalui itu satu langkah sedekah. Dan waktu itu ada yang tadi sedekah, dan kamu membuang sesuatu benda yang menyakitkan juga merupakan satu sedekah. Kalau tahu Islam amalkan arahan dalam hadis ini pada bahagian yang terakhir ini tentang dosi dan itu tentang dosi. Macam mana tidak ni setiap plastik yang kita jumpa kita bertanggungjawab untuk berhenti ambil, letakkan di tempat yang betul atau sampah umpamanya. Kalau kita lihat pakai binatang beranggar umpamanya, setiap orang rasa prihatin untuk ambil tanamkan. Melihat batu yang boleh membahayakan penorang motosikal kita ambil untuk alihkan. Maknanya negara kita jadi negara yang sangat hebat. 2 tahun lalu mereka buat satu kajian, the best country to stay in the world, dalam majalah Newsweek. Ya, majalah Newsweek ni sudah ditamatkan dan tak ada lagi sekarang. 2 tahun lalu, secara tepatnya bulan Ogos tahun 2011, bulan puasa pada masa itu, meletakkan 40 negara yang paling best untuk stay dalam dunia. Dalam sejarah tersebut ialah negara yang maju ni termasuklah macam Singapura pun termasuk dalam 10 listing yang dikemukakan. 10 Singapura masuk, Jepun, Korea, negara-negara maju lah contohnya, Amerika. Negara yang paling best stay dalam dunia yang berikut artikel tersebut, dia buat kajian dia contoh, dia ambil sampel, dia hantar dia punya tourism untuk pergi buat perjalanan. Dia tengok di airportnya, dalam macam mana, tandas ni macam mana, kebersihan ni macam mana. Negara yang paling maju dan makmur dikatakan negara Skandinavia, contohnya Norway, Sweden. Negara ini kalau orang melihat sampah pun dikutipnya masuk dalam kunci. Kalau tak jumpa tong sampah, masuk dalam kunci. Nanti jumpa tong sampah pun letak di tempat yang betul, mana organiknya, mana plastiknya, mana recyclable-nya, ya, mana kertasnya masuk kat tong sampah kertas. Itu sekali sikap mereka. Daripada responden yang dikutip, dilihat Norway negara yang paling hebat. Dia kata Amerika juga nombor 4, nombor 5, Kanada dan sebagainya. Dan dalam listing ini tuan-tuan, 2 tahun lepas, alhamdulillah, negara Malaysia kita jadi negara listing umat Islam yang pertama dalam listing, iaitu nombor 45. Okey, the best 45 country in the world, nombor 5. Tahun lepas bila dicek, Malaysia jatuh. Malaysia jatuh nombor 6 lebih. Makin teruk kan tuan. Kita tak masa ide rasuah, kalau saya kena cerita lah, itu buat kuliah lain nanti. Ya, yang baliknya, negara Algeria naik mendadak. Dan negara Algeria mampu memberi pinjaman kepada jirannya, iaitu Mesir, 1 jumlah yang sangat besar. Saya lupa jumlahnya berapa tuan. Kerana negara tersebut dia menuju kepada kemajuan yang luar biasa, dan begitu juga Turki meningkat mengatasi Malaysia. Dulu Turki di belakang Malaysia, sekarang Turki mengatasi Malaysia. Mengambil kira orangnya, hospitality-nya, ramah mesranya, menolong orangnya, melihat orang buta nak minta jalan diselamatkan, melihat orang pakai wheelchair dimudahkan untuk naik bas, ada tempat duduknya, melihat budak tolak ditolak atas stroller, orang lain akan tolong naikkan di atas bas. Itu semua dia ambil kira. Betul. Masya Allah, orang kafir ni hebatnya kajian mereka sampai ke tahap macam tu. Sekali baru ni buat kajian awak pula, sejauh mana hubungan kita dengan isteri dan anak-anak. Antaranya yang banyak mengganggu hubungan kita dalam dunia apa ni? Boleh buat telefon. Balik rumah pun isteri ada, kita sibuk main Facebook. Masukkan satu sektor, saya tengok respon orang ngomong, suka orang ngomong. Oh ni, dia pun ni kena bayar ni. Tengok tuan, wasted masa terbuang. Orang kafir buat kajian, dia dapati bahawa orang yang lebih banyak guna handphone ni orang India tuan.
sehingga hubungan dengan isteri anak pun agak terjejas. Amerika masuklah juga negara dengan maju lah tuan-tuan. Saya tak pasal tengok data Malaysia membuat kajian mereka buat dahsyat tuan-tuan. Banyak masa yang dibazirkan dalam keadaan tidak mendatangkan kebaikan, manfaat kepada sisi keluarga bangsa mereka. Ada yang tengah telefon, tengah makan pun main telefon lagi. Ada yang tidur malam pun pakai telefon lagi. Takut isteri tengok ada apa, ada telefon gulung dalam kain pula. Tuan-tuan ini boleh tak masalah. Jadi orang kafir mereka sangat maju buat kajian macam-macam benda. Macam-macam benda yang tadi kita tak terfikir fikiran kita tuan-tuan yang orang mungkin mereka selesai. Tapi kita balik kepada tuntutan hadis tadi. Kutiplah sampah, bersihkan tempat kita duduk, latih anak-anak untuk jangan buang sampah rata-rata. Ini adalah sebahagian daripada iman tuan-tuan yang dimiliki manusia. Ya, seorang pemandu teksi bertanya kepada seorang ustaz yang hakim. Saat ini bijaksana, seorang sahabat dia apa? Ustaz, saya ustaz. Alhamdulillah ustaz buat teksi, inilah cari rezeki sendiri, ada wang lebih, alhamdulillah tak ada tapi kerja tunggu ustaz, 7 hari ustaz, seminggu. Pagi-pagi dah keluar, kadang-kadang 5 malam lagi. Yalah, rezeki kita tak tentu ustaz. Bagaimana saya nak mengamalkan Islam dalam hidup saya? Saya tak ada masa nak datang ke masjid. Saya tak ada masa nak gotong royong ke masjid. Saya tak ada ilmu untuk sampaikan kepada orang. Inilah hidup saya. Besar di antara 4 biji order. Kalau pagi balik petang. Kalau keluar petang balik pagi esok. Ikut shift lah. Benar tak apa tidur, tapi kena cari juga. Kena satu hari kena bayar up to 180 ringgit. Dia nak bayar RM150 saya berteksi. Tetap nak cari. Rosak lagi buat tanaman kita. Apalah tuan-tuan, mudah-mudahan tuan diubah tuan ini. Kan? Baik. Bagaimana saya nak pakai Islam? Jawapan Ustaz ni senang. Nombor 1, ambil passenger situ. Bagi salam. Jangan menipu. Bersihkan teksi anda. Jangan ada sikit kotoran dalam teksi. Itu adalah Islam, betul tak? Dalam hadis ni. Betul tak tuan-tuan? Terus bila kita baca dalam hadis, seorang pekerja yang tengoknya macam tu bawa lori umpamanya, lori tanah, nak menyala kehidupannya, dia semayang fardu, lepas tu tak ditumpuk untuknya semayang sunat tuan. So kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Lepas semayang tak payah zikir banyak-banyak, hari Jumaat orang banyak kerja. Bagi fardu lebih keluar, tak payah semayang sunat. Kerana jadi kamu tak menyamai semayang sunat. Kerana kamu punya tanggungjawab. Islam tidak pernah salih pada kamu. Begitu juga seorang doktor yang tugasnya adalah OT, Operation Theatre. Dia ada kerja yang besar tanggungjawabnya sebanyak 44 pergi kerja. Itu adalah sebahagian daripada ibadah yang besar dari sisi Allah. Orang alim yang kerjanya menulis, lepas semayang kalau ada benda yang penting untuk ditulis bermanfaat kepada orang, lebih baik dia berhenti, dia tak boleh terus semayang pergi tulis. Ilmu itu akan menyebabkan manusia keluar daripada kegelapan. Nampak tak tuan-tuan ini boleh kata ini Islam. Ini yang kita kena faham tentang Islam. Ya, jadi semua peluang terbuka. Bagaimana cara kamu melihatnya sebenarnya? Itu sebab kena belajar tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dia nak mengamalkan puasa sunat bagus 3 hari sebulan. Nabi suruh puasa sunat 3 hari sebulan. Dia puasa tiap hari Isnin Khamis. Tapi dalam sebab puasa dia tak dapat menjalankan tanggungjawab yang baik. Dia bekerja. Sepatutnya dia handle customer dekat kaunter, tapi dia tidur nanti. Tengok. Dia buat benda sunat, dia tinggalkan perkara wajib. Kerana kejahilan. Nampak tak tuan-tuan? Faham tak? Dia hari Jumaat, dia pergi semayang Jumaat, dia kata tak dapat seekor unta ni Ustaz. Datang waktu yang pertama dapat seekor unta. Berapa dia tak? Dia pergi kerja pukul 8 pagi, masuk ofis pukul 9, pukul 10 dia keluar pergi ke masjid. Duduk intikaf kat masjid. Kerja dekat ofis tak apa. Pesara universiti baik, cikgu baik. Ini adalah orang yang jahil. Orang tidak faham. Peluang bergerak pada dia besar di sisi Allah SWT. Banyak ruang-ruang yang diberikan sebenarnya. Baik tuan, kita lihat hadis berikutnya.
innahu khuliqa kullu insani min bani adam ala 60 wa 300 mafsal faman kabbara Allah wa hamida Allah wa halla Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah wa azala hajaran min tariq an-nas aw shawkatan aw 'azman min tariq an-nas aw amara bil ma'ruf aw naha 'anil munkar ala 60 wa 300 fa innahu yumsi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Hadis riwayat Muslim bahawa setiap manusia diciptakan oleh Allah terdiri daripada 360 sendi. Sesiapa yang bertakbir, bertahmid iaitu mengucapkan alhamdulillah, tahlil artinya mengucapkan la ilaha illallah, dan bertasbih, kemudian beristighfar ataupun membuang batu yang membahayakan orang daripada jalan, ataupun duri, dahan ke kayu ke yang sejenis dengannya, ataupun pula daripada mengganggu manusia yang berjalan mereka, ataupun menyeru kepada perkara yang ma'ruf, mencegah daripada perkara yang munkar, maka itu semua akan menyeimbangkan 360 tulang ataupun sendi yang Allah jadikan dalam dirinya. Dan dengan sebab itu dia telah pun berupaya menyelamatkan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan. Jadi berbaik sebanyak yang boleh. Ya, para ulama tuan-tuan dibaca hadis ini, mereka membuat satu senarai. Apa benda yang boleh buat pada hari ini? Baca bismillah, ucap assalamualaikum, makan dengan tangan kanan, senyum pada isteri, keluar rumah kaki kanan, masuk kenderaan kaki kanan, masuk tandas kaki kiri, keluar kaki kanan, dia senarai tuan-tuan. Dan seraikan lebih daripada 360, maka dia cuba buat satu dia cuba buat. Dia latih diri untuk memastikan dia tidur pada sebelah malamnya 360 kebaikan dia telah balas apa yang Allah jadikan kepada tubuh ini. Faham tak? Ini cara berfikir orang saleh. Betapa banyak kebaikan yang boleh dibuat di tempat. Ya, sehingga beri makan kepada kucing liar pun sebahagian daripada kebaikan. Seorang ulama yang terkumpul Ibrahim Adham, seorang tabi'in Ibrahim, balik rumah dia masih tanya pada isinya, sayang, mau bagi makan kucing tak? Kalau isinya terluka bagi makan, tuan dia akan cari apa yang boleh bagi makan sebagai satu lagi melengkap kepada peluang dalam hati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan? Ya, jadi kita melihat kebaikan ini jangan bataskan pada sembahyang, puasa dan haji. Terlalu banyak mungkin. Masuk ke dalam Facebook ingatan-ingatan yang baik yang tuan-tuan baca pada malam ini juga dibaca oleh 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Bayangkan daripada jumlah ini 10 orang dapat beramal dengannya. Tuan-tuan telah pun memanjangkan cara untuk beramal saleh. Main fikir macam ni tak? Jom kita fikir macam ni. Baik ya. Jadi ini adalah juga amal saleh yang akan melayakkan tuan-tuan bertemu dengan Allah kelak Allah redha tuan-tuan. Baik. Hadis yang kedua terakhir, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Sama juga maksud hadis, setiap hari, setiap ruas daripada tulang kamu sebenarnya dituntut ke atas kamu untuk melakukan amal saleh, iaitu sedekah. Kenapa disebut sedekah, tuan? Kenapa disebut sedekah? Karena sedekah ni diambil dari perkataan sadaqah, yasduqu atau sadaqah, yusaddiqu. Abu Bakar dipanggil sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun disebut sebagai Yusuf Ayyuhas Siddiq. Siddiq ini maknanya orang yang membenarkan Allah Taala, meyakini Allah Taala. Jadi segala kebaikan yang tuan-tuan buat, amal saleh juga merupakan sedekah, kerana itu tanda tuan-tuan membenarkan janji Allah pada akhirat. Macam yang tadi tuan-tuan bagi sedekah, betul tak?
Dia membenarkan janji Allah itu. Masalah tidak yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habba Allahu yudha'ifu liman yasha'. Kami yakini membenarkan. Maksud itu semua amal saleh ini semua sebagai sedekah. Kerana kita berbuat begitu dalam keadaan kita pasti ada balasan. Tak nampak tuan-tuan. Tak nampak, mana dia nampak? Tapi bagi orang beriman, dia berusaha untuk menampakkan dirinya tak ada balasan tersebut. Begitu tuan-tuan. Jadi disebut di sini, kalau kamu tak mampu nak buat banyak benda, tak mengapa, masih ada jalan keluar. Bukan yang dianjurkan. Cuma 2 rakaat duha yang kamu kerjakan, terbalaslah segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. 360 tulang yang dianugerahkan tadi. Macam kita pakai kereta lah tuan-tuan, hujung bulan kita kena bayar nilai, betul tak? Katalah kita sepakat dalam ujrah tersebut, dalam akad ujrah itu, al-baik di zaman haji itu, al-baik semua ujrah semua al-baik itu, kita beli kereta, kita bayar sebulan RM500. Mesti bayar, kalau tak bayar tarik, betul tak tuan-tuan? Itulah tafsilan, mudah nak faham. Jadi Allah beri kepada kita nikmat tulang ini, pergerakan itu tuan nikmat tuan. Bergerak ni nikmat tuan. Kita bangun pagi ni tiba tersarap mata sakit tak kepala tuan. Nak pusing pun tak boleh. Kalau orang panggil Assalamualaikum, kita pusing, punya sakit badan kita tuan. Tengok ibu-ibu tua nak naik ke atas tangga pun mengambil masa yang panjang, tulang sendinya sudah tidak kuat, liquid dalam sendinya sudah tidak berfungsi dengan baik. Sakit ustaz, sakit. Sedih tersebut bertemu satu sama lain. Tengok. Maka kita yang nak balas jasa nikmat kebenaran Allah ini, tak mampu buat semua, tak mengapa, semayanglah sunat duha 2 rakaat. Susah ke tuan-tuan? Jawab sendiri. Tentu nak semayang duha ni jangan takut-takut. Bagi ibu yang ada di belakang, agak-agak anak akhirnya tidur, semua pergi sekolah ke dan sebagainya, dah siap tidurkan baby yang kecil ni, nyusulkan dia, akan letak pergi semayang. Jangan buka TV. Buka TV alamatnya adalah dosalah wajalan tuan. Adil Tuhan. Ya, kita lelaki pun sama. Tak ada mana-mana majikan pun yang akan marah kalau dia ambil minit untuk semayang sekejap. Dan mudahnya semayang sunat ni dalam kenderaan pun boleh semayang sunat. Tak payah menghadap kiblat pun tak mengapa tempat dia semayang sunat. Pada tuan-tuan, mudah dia diberikan dalam etika semayang sunat. Baik, yang terakhir sekali, hadis ini mengingatkan kita kepada satu kebaikan. La tahqiranna min ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kau memperkecilkan satu kebaikan itu walaupun yang mampu kau lakukan hanyalah bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang membahagiakan. Ya, jadi jumpalah orang dengan senyum. Walaupun beza pemahaman politik, tak ada hal lah. Apa nak kisah? Politik punya hal lah. Teman tetap teman juga, kawan tetap kawan juga, rezeki masih tetap rezeki masih juga. Agar ia tuan, senyum itu juga serta. Ya, jadi janganlah diabaikan peluang dan pahala ini. Moga Allah memberkati kita dalam kuliah pada malam ini. Bab yang pendek tapi cukup besar pada ayat ini. Allahumma a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini ada sedikit pengumuman. Kalau tuan-tuan sedar dalam dunia dakwah pada ini, dia seorang tokoh, Ustaz Azhar Idrus. Ya, Azhar Idrus. Orang Arab panggil Idrus. Idrus. Ini adalah satu buku dakwah beliau yang santai, amat menarik untuk dibaca. Dalamnya kartun-kartun yang mengusik jiwa. Tradisi dakwah beliau yang santai. Contoh, ditanya kepada oleh seseorang apa hukum isap rokok. Hukumnya harus isap rokok. Harus susah. Dia harus dengan syarat tidak menyalakan api. Apa hukum perkahwin Ustaz? Hukum perkahwin ini adalah wajib. Wajib. Sekiranya anda melihat tripod kamera ni pun macam orang perempuan. Jadi wajib kahwin. Apa hukum bawa bakal isteri atas motor
bikinlah kitab ni ya pada harga yang sangat murah, RM15 saja bagi kepada anak-anak orang-orang muda supaya baca. Beliau ni telah menunjukkan fenomena dakwah yang naik atas bagi pada suami, bagi pada isteri. Mudah-mudahan yang bersembahyang itu membaca bahagia jadi sebab untuk membuka hatinya untuk sembahyang. Ya, budak-budak kecil pun saya tengok melihat buku ni, mereka tertarik dan baca dengan penuh semangat. Ya, nak baca? Kau baju kuning, mau baca? Baik tuan. Yang kedua bersama pada malam ni adalah buku yang tajuk Kompas Umat. Ini adalah buku akidah kontemporer yang menarik tuan. Kerana penceritaannya amat senang dipahami. Contohnya dia cerita bab mizan, timbangan dekat akhirat. Macam mana buat timbangan itu? Dia cerita tentang tiang sirat. Wa innikum ila waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tiang sirat ini naiknya 500 tahun, tegaknya 500 tahun, turunnya 500 tahun perjalanan. Macam mana bentuk yang sebenar? Di manakah pertemuan kita dengan Nabi SAW dekat Al-Kawthar? Di mana? Apakah maksud Nabi Muhammad berkata yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Ibrahim? Ya, jadi penjelasan tentang isu-isu akidah ni adalah benda yang sangat penting. Bagaimana Allah menciptakan air sebagai makhluk yang pertama selepas Arash. Kalah bagaimana yang menulis catatan-catatan kehidupan. Bahasanya sangat mudah tuan-tuan, disulam dengan Quran dan juga hadis. Apa benda kita dibaca? Bila saya baca kitab-kitab hadis, kadang-kadang susah nak terang keluar. Tapi dengan kelebihan buku ni ditulis oleh Ustaz Muhammad Nur, seorang pekaji hadis dekat PhD sekarang di UNIA. Saya rasa amat bersyukur ada orang boleh menulis begini bagi. Kalau tuan-tuan ada blog, tuan baca, tuan-tuan saya amat bergerak. Kerana isu akidah adalah isu air-airiyah, satriyah yang susah nak faham. Ya? Dajjal, bagaimana Dajjal itu sebenarnya? Betul ke Syekh Imam Hussein mengatakan Dajjal itu adalah mereka? Dia satu organisasi, bukan individu. Adakah begitu? Kan mereka punya notes, duit kertas dia tulis, dilukis gambar mata sebuah belakang kan? In court we trust kan? Itu Dajjal kata Imam Hussein. Tidak tuan, bukan begitu. Dajjal adalah manusia seperti di seluruh hadis. Bicaranya ada di sini ya. Dan ada 30 orang Dajjal yang akan muncul sebelum kiamat. Para ulama telah menghitungnya berapa orang akan masuk. Ghulam Nizakan Al-Khaddiyani juga seorang Dajjal. Kebanyakan orang mengaku menjadi Nabi adalah Dajjal. Mungkin Abu yang terakhir ini adalah Dajjal. Benar tak? Kerana ciri-cirinya sama. Kalau kita baca orang mengaku Dajjal ini sama. Ya, betul yang dimulai dengan masalah. Baca buku akidah ni. Yang terakhir sini ada buku kecil bagi orang muda, zikir pagi dan petang. Jangan kesampingkan zikir pagi dan petang, kerana dia adalah senjata utama kita tuan-tuan. Bacalah buku ni tak sampai 3 minit pun. Selepas sembahyang, hafallah doa-doa dari Nabi SAW. Mudah-mudahan dia membantu kita waktu kita susah. Ingat Allah ni kena sentiasa tuan-tuan. Jangan ingat waktu kita terdesak atau nak ingat. Ingat Allah sentiasa. Satu cara nanti Allah, zikir-zikir lepas sembahyang ni amalkan, jangan abaikan. Buku kecil ni masuk dalam kocik, boleh tuan-tuan? Masuk dalam kocik boleh? Buat? Kalau nak bagi doa hari orang kahwin kan, di samping kuih bakar atau benda kuih bakar, bagi ni masuk dalam bag. Dia dapat amalkan, tuan-tuan pahala fikir cara kalkulator akhirat. Kalau kita bagi pada 100 orang, 10 orang dapat amal, sebab kita dapat 10 pahala mudah. Dimasukkan dalam fikam akhirat kita dapat. Ya, buku kecil, bisa manfaatnya. Zikir pagi dan petang. Cuba tuan-tuan, dia ada 3 buah buku ni yang ada disediakan, dijual di luar. Tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh jumpa dengan penjual di luar. Diminta untuk saya iklankan. Semoga yang baik semuanya daripada Allah. Terima kasih atas undangan pada malam ini. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma zidna wa la tanqusna wa inna wa la tughina wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa ridina wa ridha. Allah taqabbal untuk kami, jangan dikurangi, muliakan kami, jangan kami ini. Berilah kepada kami wahai Tuhan, jangan ditahan-tahan. Ridha kami, ridha segala yang kami kerjakan. Allahumma man arada bi al-Islam khairan wa fiqh ila kulli khair.
kepada sultan-sultan orang Islam, raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Kau bukakan hati mereka ini untuk mengamalkan syariat-Mu ya Allah. Berilah kekuatan mereka untuk mengamalkan syariat-Mu ya Allah. Jadikanlah orang-orang beriman mereka merupakan orang yang ikhlas nasihat agama-Mu ya Allah. Bukannya orang yang mampu dan berfikir daripada dunia ini harta untuk kemudian pribadi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami sebaik-baik rakyat kepada sebaik pemimpin ya Allah. Jadikan kami rakyat dapat menasihati apapun kejagalan dan lakukan pemerintahan ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Semuanya merupakan amanah yang akan ditanggungjawabkan di sisi-Mu di akhirat ya Allah. Bukakanlah untuk Islam ini, buka yang nyata ya Allah, buka yang segera ya Allah. Ya Allah, kasihanilah jadikan kami merupakan orang-orang miskin yang melarat ya Allah, yang dizalimi haknya. Kasihanilah jadikan kami merupakan orang-orang yang sakit ya Allah, yang dizalimi haknya ya Allah. Kasihanilah jadikan kami ini orang-orang yang hidupnya melipat, hidupnya serba kesusahan ya Allah. Tapi kalau lagi ada jalan keluar untuknya ya Allah. Kita yang pagi, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Bantulah kami ini ya Allah, dengan hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami nakkan dunia sebelum kami dapat akhirat ya Allah. Semuanya diajar dunia ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.